Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita teruskan, sama-sama kita baca untuk kita hadiahkan khususnya untuk pengarang Al-Haq Tuan Haji Arsyad Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangan umur panjang pertemuan kita hari ini. Hari ini 5 hari bulan Safar 1435 Hijrah. Bulan Safar bulan baik macam bulan-bulan lain. Banjir bukan kerana bulan Safar. Sial bulan Safar, hujan banjir. Bulan Safar macam bulan lain, ada sial apa pun. Dan insyaAllah pagi ini kita akan sambung pembacaan kitab Sabilul Muhtadin. Masih lagi pada menyatakan air musta'mal. Belum habis lagi air musta'mal. Sikit lagi baru kita masuk nanti pada menyatakan air yang kena najis atau air bukan najis. Hari ini muka surat 12 pada bukan. Muka surat 14 masalah terkadang bercerai di pertengahan ya. Di muka surat itu ada 2 perkataan masalah tu. Rasanya muka surat 14 masalah. Mulai sekali 16 ya. Tengah-tengah bercerai air. Sebab kita dah bincang dahulu bahawa air itu akan dikira air musta'mal apabila telah digunakan. Untuk kita menentukan digunakan itu asasnya ialah ia terpisah dari anggota badan. Ya, namun sudah dijurus orang banyak mereka banjir sikit. Ya, selagi ia berjalan di atas tangan saja belum musta'mal. Bila berpisah dari ke situ dipanggil air musta'mal. Itu asas yang ada kaitan dengan masalah ini. Kalau air sudah terpisah dari anggota badan setelah digunakan untuk basuhan yang wajib atau mengangkat hadas, maka air itu dipanggil air musta'mal. Dan air musta'mal air yang masih suci tapi tidak boleh menyucikan. Maksud tidak boleh menyucikan, tidak boleh mengangkat hadas, tidak boleh menyuci najis. Ya. Baik, di sini sambung dengan masalah. Terkadang bercerai air yang sudah terpakai itu daripada badan pada penglihatan mata. Mim ta'lib itu mata. Tetapi ta'lib itu bacanya tetapi ya. Tetapi adalah ia pada hukum berhubung jur, maka iaitu tiada dihukumkan musta'mal. Air itu kalau kita lihat memang sudah terpisah dari anggota badan. Maknanya kalau sudah terpisah jadilah dia musta'mal. Tapi walaupun dia terpisah dari anggota badan, pada pandangan mata dari segi hukum dia masih dianggap belum terpisah, masih berhubung dengan anggota badan. Bila dia masih dianggap berhubung dengan anggota badan, maka dia tidak dipanggil air musta'mal. Nah, tinggal lagi duduk bersila tu. Ada orang alam. Baik, saya ulang baca ya. Terkadang bercerai air yang sudah terpakai itu daripada badan. Bercerai maksudnya terpisah daripada badan. Bercerai itu pada penglihatan,
Kita lihat air itu bercerai dari badan, tetapi adalah ia air itu pada hukum berhubung, yakni dia belum dianggap bercerai daripada badan. Pada hukum berhubung juga, maka iaitu tidak dihukumkan mustakmal. Untuk lebih faham, contoh, kita lihat contohnya. Seperti, ya, itu contoh. Seperti jatuh, jim alitah itu jatuh ya baca. Seperti jatuh air mandi, jangan air mandai, air pulang maknanya. Seperti jatuh air mandi daripada kepala orang yang junub kepada dadanya, atau dari dadanya kepada pahanya. Kan kita mandi hadas sama mandi junub, kosong meleleh di sini, jatuh di dagu ni kan, dah bercerai tu. Kemudian air tu kena pula ke dada. Air yang jatuh jadi dihukum mustakmal atau tidak? Sebab kita lihat sudah bercerai. Ini dia kata tidak dihukumkan bercerai pada hukum. Dia dianggap sebagai masih berhubung. Ini kalau jatuh. Kalau air itu turun terus ke sini, itu tak ada masalah lah sebab dia tak bercerai. Tapi kalau turun ikut dagu, jatuh di sini, sangkut pulang ke dada. Maka air itu dilihat pada pandangan mata bercerai, tapi pada segi hukum dihukumkan sebagai berhubung. Itu maksud. Contoh ada dua diberi di sini, ya, yaitu maka iaitu dihukumkan. Tadi melihat, tetapi adalah ia pada maka iaitu dihukum tidak dihukum seperti jatuh air mandi dari kepala orang yang junub kepada dadanya, atau dari dadanya ke pahanya, jatuh, atau barang sebagainya daripada yang ghalib. Ghalib itu cakap Arab. Ghalib ni kalau bahasa Melayu yang kebiasaan. Daripada yang ghalib padanya gugur air dari anggotanya yang di atas kepada anggotanya yang di bawah, yang berhampiran keduanya. Biasalah misalnya itu tadi basuh di bahagian muka, gugur di dagu, kata ke paha, ke dada. Kalau di bahagian ini basuh sampai ke telinga, gugur dari telinga ke atas bahu. Apakah air itu tadi air mustakmal? Jawabnya tidak dihukumkan mustakmal walaupun bercerai pada penglihatan mata, tetapi pada hukum dianggap air itu masih dalam keadaan berhubung. Itu ya. Tapi ini hanyalah pada anggota yang kebiasaan, dan ianya dekat, dagu dengan dada, telinga dengan bahu, ataupun paling-paling jatuh air dari dagu ke paha misalnya. Macam mana pula kalau dari dagu ni jatuh batis ke bawah? Kita kena baca kitab lagi baru ada jawapan pada soalan itu. Kita kena baca kitab lagi baru ada jawapan pada soalan itu. Seperti gugur air dari kepala ke kaki, maka ya baik. Berhampiran kedua, bersalahan. Maksud bersalahan ni berbeza dari segi hukum. Jika tiada berhampiran keduanya, seperti gugur air dari kepalanya kepada kakinya, maka air itu mustakmal jua. Maka tiada terangkat hadas yang pada kakinya dengan air itu. Dia ada kaitan dengan hukum. Batuk ni, jangan terkejut nanti. Batuk titiar insyaAllah. Kalau mandi hadas, basuh di kepala, jatuh di dagu, kemudian dari dagu jatuh ke dada, air itu masih dikira belum mustakmal. Maknanya dia masih berfungsi atau berperanan untuk membersihkan dada dari hadas, ya, dari hadas. Kemudian begitulah kalau air itu tadi jatuh daripada dagu ke dada, turun daripada paha. Masa tu barangkali sakit lentuhan kan, duduk macam tu. Daripada lutut jatuh pula ke telapak betis, masih lagi dianggap air itu air mutlak, bukan mustakmal. Sebab lutut dengan betis tu dikira dekat. Dikira dekat. Tapi kalau
katalah tengah mandi itu jatuh daripada air ni, dari sini terus ke batis. Yang batis tu belum lagi dianggap suci dari hadas, sebab air tadi bila dia dari sini sampai ke batis dikira air musta'mal. Kalau dia jatuh ke perut dikira air mutlak lagi. Sebab syarat mesti bersambung, tidak terputus. Tapi yang dia nak bincang, kalau terputus pada pandangan mata tetapi masih dihukum berhubung dari segi hukum, syaratnya mestilah di antara anggota yang dia terputus pada pandangan mata dengan yang di bawah itu adalah berdekatan. Lalu kalau jatuh dari dagu ke batis tu kena cari air mutlak yang lain. Kalau nak guna itu tadi, hadas besarnya belum terangkat sebab belum rata ke seluruh anggota badan. Jelas ya? Sebab ini masih ada kaitan dengan air musta'mal. Sebab air musta'mal ini tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas, sama ada hadas kecil, hadas besar atau menghilangkan najis. Dan terkadang adalah air yang terpakai itu. Ini di sebalik yang di atas tadi. Dan terkadang adalah air yang terpakai itu berhubung ia dengan anggota pada penglihatan mata. Amun ikut pandangan mata air masih berhubung, tetapi adalah ia pada hukum bercerai. Di sebalik yang di atas tadi. Yang di atas tadi bercerai pada pandangan mata, pada hukum air berhubung. Yang ini ni pula pada pandangan mata berhubung, tapi mengikut hukum air itu dianggap bercerai. Macam mana keadaan dia? Maka air itu musta'mal. Diberi contoh. Seperti mengalir air wudu dari tangan orang yang mengambil wudu hingga lampau bahunya, lebih daripada bahunya, atau bacanya lilih ya. Lamia lamha meleleh. Ini baca apa lamia lamha lailah lilah, bacanya lilih bahasa baca ya. Atau lilih ia daripada kakinya hingga lampau lututnya, dan jika kembali ia pula kepada tempatnya sekalipun. Dan contoh yang lain seperti berpindah air dari sebelah tangannya kepada sebelah tangannya tatkala digosokkannya dengan dia, demikianlah yang tersebut di dalam kitab Tuhfah. Maksudnya macam ni. Kita ambil contoh yang kedua itu senang untuk kita faham. Berpindah air dari sebelah tangannya kepada sebelah tangannya. Katalah ya, waktu basuh tangan, boleh dengarkan. Waktu basuh tangan, saya ambil masuk air ni di sini, tak kena di sini. Kemudian air di sebelah tangan yang saya guna untuk basuh tangan kanan bersambung terus tangan kiri. Dia tak boleh lagi dah guna untuk tangan kiri walaupun bersambung. Ini yang dikata dari segi pandangan mata berhubung, tapi dari segi hukum dianggap air itu sudah bercerai. Maknanya kalau di sini tak boleh kena air, sambung. Okey. Tapi kalau dari sini sambung, lepas tu nak sambung untuk tangan sebelah, air ni tadi dari sana walaupun bersambung ya, maka dia dikira sebagai air musta'mal. Ini lawan yang tadi bercerai pada pandangan mata, tapi dianggap berhubung dari segi hukum. Yang ini berhubung dari segi pandangan mata, tapi dianggap bercerai dari segi hukum. Yang mana yang nak dipakai? Yang dari segi hukum. Maksudnya kalau nak basuh tangan sebelah kena air lain. Kalau air itu juga tadi disambung, maka dia sudah menggunakan air musta'mal untuk basuh tangan kiri misalnya. Maka kalau guna air musta'mal, hadasnya tidak terangkat. Saya ulang balik itu. Dan terkadang adalah air yang terpakai itu air musta'mal, berhubung ia pada anggota, pada penglihatan mata, tetapi adalah ia pada hukum bercerai jua.
Bila dihukumkan bercerai, maka air itu musta'mal. Lalu diberi contoh seperti mengalir air wudhu dari tangan orang yang mengambil wudhu hingga lampau bahunya. Ya, so wudhu gini sampai ke bahu. Air ni tadi bila dah lepas daripada sini, yang di bahu ni dia sudah jadi air musta'mal. Walaupun masih bersambung, sebab dah jauh sangat jalan. Ada itu satu. Atau lilih dia daripada kakinya hingga kepada lututnya. Ini saya nak membayangkan payah. Sebab kalau kita wuduk, mungkin barangkali orang sakit kaki dia diikat gantung. Kan sebab kalau kita basuh, macam mana pula lilih ke lutut ni? Kan? Macam mana boleh lilih ke lutut? Itu saya kata mungkin orang sakit, kemalangan orang gantung. Orang basuhkan wuduknya. Basuh tu daripada situ, kemudian meleleh sampai ke lutut. Air yang dah sampai ke lutut tu tadi, walaupun bersambung, dihukumkan seperti bercerai, maka air itu dipanggil air musta'mal. Itu saya orang kaki patah digantung. Baru insiden lah. Sebab tu saya kata dia macam mana nak meleleh ke lutut. Jadi itulah keadaan ini, kita boleh bayangkan. Ini yang tak ada dalam kitab-kitab lain, masalah yang sampai aku peringkat macam tu. Baik. Habis itu ya, masalah. Jika dimasukkan oleh yang mengambil wudu akan tangan kanan atau kiri, atau suatu suku dari keduanya. Suatu suku itu satu bahagian, satu juzuk satu bahagian. Jikalau sedikit sekalipun ke dalam air yang sedikit, kemudian dari membasuh mukanya sekali. Membasuh mukanya, basuh sekali. Bukan basuh muka sekali itu dan tempat tangan tak. Kemudian dari membasuh mukanya untuk sekali basuh. Jika disimpankannya hanya sekali jua atau 3 kali jika dikehendakinya, menigai. Tengok huruf meniga itu, mim nun ga alif ya tu. Menigai dia dengan tiada diniatkan, tangannya itu akan simbol ya. Simbol. Ketika memasukkan dia, nescaya jadilah air itu musta'mal kerana terangkat hadas yang pada tangannya, sama ada diqasadkannya pada memasukkannya itu kerana membasuhkan dia dari hadas, atau tiada diniatkan suatu jua buat. Dia punya masalah begini ya. Katalah anda berwudu dengan air yang sedikit. Ingat maksud air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kolah. Katalah 1 baldi depan anda ni, anda basuh muka, ambil dengan tangan, basuh muka sekali basuh. Selesailah tu. Lepas itu anda masukkan tangan kanan misalnya, atau sebahagian dari tangan kanan ini dengan niat untuk basuh tangan atau tidak, ataupun niat untuk membasuh bagi kali yang ketiga misalnya, kalau dalam baldi yang lain lah tu. Jika dimasukkan oleh yang mengambil wudu akan tangan atau kiri atau satu suku dari keduanya, jikalau sedikit sekalipun ke dalam air yang sedikit, tapi masuk ni setelah kemudian dari membasuh muka. Maknanya waktu dia basuh muka tadi tentulah dia niat nawaitul wudu, saja wudu kerana Allah, basuh muka. Selepas kemudian dari membasuh mukanya sekali, maksudnya dia basuh sekali baru, belum 3 kali. Jika disimpankannya hanya sekali jua, maksudnya kalau dibiar tangan tu basuh sekali, basuh tangan, atau 3 kali. Orang yang tak biasa risau juga tu macam mana. Tapi kalau orang yang dah biasa, seminggu ni mengajar memang selalu batuk je. Yang dah biasa tak ada masalah. Kadang-kadang dia datang batuk,
tambah kalau sejuk. Kalau tak boleh ada. Ada rangkungan dekat. Saya akan suruh padam. Gatal rangkungan. Mana tadi ya? Hanya sekali jua atau 3 kali jika dikehendakinya menigai dia dengan tiada diniatkannya, tangannya itu akan simbol. Bukan dia niat tangan dia itu sebagai alat untuk mengambil air, tapi dia masuk niat untuk wuduk ya. Ketika memasukkannya, niscaya jadilah air itu musta'mal. Mengapa musta'mal? Kerana terangkat hadas pada tangannya. Sama ada dikasadkannya pada memasukkannya itu membasuhnya dari hadas atau tidak diniatkan. Saya kata tadi, saya dah ambil air basuh muka. Basuh muka saya niatlah nawaitul wudu lillahi ta'ala sekali. Lepas tu saya masuk tangan. Masuk sekali, sama ada saya niatkan sekali ataupun niat saya bila saya masuk saya nak gerakkan untuk niat basuh 3 kali. Ya, maka dengan yang demikian air dalam balbi tadi sudah jadi air musta'mal. Maknanya lepas tu tak boleh lagi lah saya nak ambil air tu untuk sapu telinga, sapu kepala, basuh kaki. Dah tak boleh. Sebab saya masukkan tangan, dia basuh tangan untuk wuduk atau tidak niat sekalipun, dia menjadikan air itu musta'mal. Sebab kita bila basuh tangan bukan syarat niat kan, yang syarat niat waktu basuh muka. Jadi bila basuh tambahan pula kalau saya masuk ni niat untuk basuh tangan. Kecuali dia niat masuk tangan tadi hanya sebagai alat, bukan niat untuk basuh tangan sebagai anggota wuduk. Itu masalah dia. Ustaz, ya. Kalau dia calok mula kepada dirinya, lepas tu calok kedua tu masih lagi air tu. Yang kedua tu dah tak boleh dah. Sebab air tu dah musta'mal. Dia ada bau berkambuh lah. Dia dah jadi musta'mal dalam balbi tu, musta'mal. Sebab dia masuk tangan kalau betul. Dia jadi air tu jadi air musta'mal. Walaupun berniat dah. Walaupun kena berniat, tapi berniat waktu basuh muka. Amun kada berniat? Amun kada berniat belum tak lagi. Belum lagi. Pasal tadi. Ya kita jadi kalau sikit tu macam ya, maksud sikit kurang dari 2 kolah. Memang kan. Jadi kalau ada sikit macam mana? Jadi kalau yang sikit itu sebab itu ada sebab itu masalahnya ada khilaf ya. Sebab itu kalau orang tua dah nak wudu dengan air sikit ni dia kena dalam ceret, dalam teko kan. Mana supaya memang dia tuang dia tak masuk sebab ini dah tadi. Bila dia masuk dia jadi air musta'mal. Kemudian, dan jika belum dikeluarkannya tangannya daripadanya sekalipun, walaupun tangan itu belum keluar, dah masuk tadi, maka air itu musta'mal. Tetapi harus baginya menggerakkan tangannya dalam air 3 kali, dan hasil baginya sunat menigai. Dan harus pula baginya menyempurnakan membasuh barang yang tinggal dari tangannya dengan air yang berhubung dengan tangannya itu, kerana air itu belum bercerai dari tangannya. Ini masuk tadi apa ni musta'mal, tapi kalau dia teruskan sebab air itu belum bercerai tak apa. Tapi kalau dia masuk setakat ini diangkat nak masuk balik untuk menyempurnakan basuhan atas tak boleh sebab air itu dah musta'mal. Sambung ya. Demikian lagi jikalau dimasukkan oleh orang yang junub, kemudian dari sudah ia berniat mandi janabah akan suatu suku itu bahagian daripada anggotanya ke dalam air yang sedikit, dengan tiada diniatkannya akan simbol, jadilah air itu musta'mal. Sebab tu kalau dah nak masuk sampai habis, maksudnya itu kalau air tu tak cukup 2 kolah, kalau dah turun betis ke dalam tu nak menyalamlah terus niat nawaitu rabbal hadasil akbar selamat. Tapi kalau kita masuk kaki niat nawaitu rabbal hadasil akbar, lepas tu keluar nak masuk balik dah tak boleh dah sebab air itu musta'mal.
kecuali niat simbol. Maksud niat simbol itu di sini. Niat tangan itu masuk misalnya sebagai alat untuk mengambil air untuk berkumur-kumur misalnya. Itulah itu. Masalah, ini masalah akhir dalam bab air musta'mal. Jika ditumpahkan oleh yang mengambil wudu akan air yang jika ditumpahkan, jangan baca ditempuhkan, ditempahkan di makna lain, tumpah lain, tempuh lain, tulisannya sama aja. Di sini jika ditumpahkan oleh orang yang mengambil wudu akan air yang di dalam bijana ke tapak tangannya, kemudian daripada sesudah ia membasuh mukanya, maka harus mengalirkan air itu kepada yang tinggal daripada tangannya, kerana berhubung air itu dengan tangannya. Jadi kan kita kena wudu, ambil air masuk, setelah basuh muka tumpah, bolehlah air tadi ke bahagian tangan yang lain di bawah, sebab dia masih lagi berhubung. Dan tiada harus baginya membasuhkan air yang pada tapak tangannya itu kepada tangannya yang di sebelah. Tangan di sebelah dah tak boleh lagi dah, kerana dihukumkan air itu bercerai daripadanya, maka iaitu musta'mal. Macam yang disebut tadilah, air itu dikira sebagai musta'mal. Kemudian disebut di sini di bahagian akhir, dan adalah kebanyakan dari orang awam ghaflah. Ghaflah cakap Arab, lalai, tak ambil berat. Orang awam dia kata kebanyakannya ghaflah, lalai mereka itu daripada masalah ini. Bermula asal masalah ini tersebut di dalam Nihayah nama kitab fiqh, maka itu berhampiran dengan yang tersebut di dalam Tuhfah dahulu. Maksudnya masalah dia hampir sama saja di antara kitab Nihayah dan Tuhfah. Yang di akhir itu dia kata kebanyakan orang tak ambil berat, ghaflah, lalai. Benda yang macam ini, maka dengan yang demikian secara tidak sedar berwudu tak sah, sebab dia berwudu dengan air musta'mal. Air musta'mal sifatnya suci, tapi dia tidak mutahhirun. Air musta'mal nak minum tak apa, air musta'mal nak membasuh kekotoran yang bukan najis tak apa, tapi kalau nak membersihkan najis dia tidak membersih, sebab membersih najis mengangkat hadas mesti guna air mutlak. Habis cerita air musta'mal sampai situ 3 kali. Baik, kita sambung ya. Ataupun ada soalan? Dah ada. Dalam waktu Indonesia ni artinya adalah dalam menentukan air banyak kan? Di kami sini dah air banyak dah. Cuma kadang-kadang bila kita dalam baldi nak berwudu, maknanya hati-hatilah sikit. Sebab itu saya kata kalau orang tua-tua dulu, kalau air sikit dia masuk dalam cerek kan, dalam teko, supaya senang memastikan bertutup pula tu air tak termasuk balik yang bercek itu, walaupun ada yang kena dimaafkan air yang sedikit. Tapi kita kadang-kadang tak ambil dengan cebok tu, so masuk dalam tu balik. Kadang-kadang itu ya, kalau masuk tu air bercekkan saja. Tapi kalau air yang sudah kita guna tadi, maka dia boleh menjadikan air itu musta'mal. Sebab itu yang lebih baik masukkan dalam botol macam ini misalnya, tak timbullah masalah. Itu yang disebut di akhir tu dia. Dan adalah kebanyakan orang awam ghaflah mereka itu dalam masalah ini. Maksudnya lalai, tak ambil berat. Tak ada ya soalan, kita sambung. Faslun pada menyatakan air yang kena najis, ataupun dipanggil air mutanajis. Air mutanajis ini lagi lah, kerana sifatnya ialah najis, tidak suci dan tidak menyucikan. Maknanya air mutanajis ni kalau kena pakaian itu jadi najis, kalau kena badan itu jadi mutanajis lah juga. Bermula apabila jatuh suatu najis ke dalam air yang kurang daripada 2 qolah, maka air itu najislah, sama ada ia berubah atau tiada, sama ada najis itu mukhalif atau mujawir. Apabila jatuh najis ke dalam air yang sifat air itu kurang dari 2 qolah, masuknya najis ke
ke dalam air yang kurang dari 2 qolah, maka air itu najislah, sama ada ia berubah atau tidak berubah. Maksudnya berubah itu salah satu dari sifat air, warna, rasa atau bau. Maka jadi najislah ia, sama ada berubah atau tiada, sama ada najis itu mukhalid atau mujawir. Mukhalid itu mana campur langsung. Mujawir dia jatuh tetapi dia masih lagi ada seketul dekat situ. Ya, misalnya katalah yang jatuh itu ialah bangkai. Tapi ada masalah yang khilaf ulama ya, kalau bangkai yang kecil-kecil yang tidak ada darah itu dimaafkan. Ya, tapi kalau bangkai yang berdarah, misalnya seekor burung besar mati, jatuh dalam tu, air kurang dari 2 qolah, walaupun tak ada berubah bau, warna atau rasa, air itu tadi sudah jadi air tak najis. Itu yang pertama sekali, maklumat yang pertama dia beri ya. Adapun jadi najis air yang berubah, maka iaitu dengan ijma'. Kalau air itu tadi kerana kemasukan najis lalu berubah warna atau rasa atau bau, ijma' ulama mengatakan air itu jadi najis. Itu melalui ijma' dalil ini. Adapun yang tiada berubah, ini tadi saya kata, dalam satu baldi besar tapi air itu tak cukup 2 qolah, jatuh ke dalam tu bangkai binatang yang tidak dimaafkan. Tapi bila dia jatuh tadi, dia kerana bangkai tu kering misalnya, ataupun ada bulu macam burung timbul di atas tu, bau tak berubah, warna tak berubah, rasa tak berubah, tapi air kurang dari 2 qolah, dia juga najis. Kalau yang berubah, dalilnya ijma'. Kalau yang tak berubah, kita hukumkan najis tu apa dalilnya? Itu disebut di sini. Maka adapun yang tidak berubah, maka iaitu yang dalil kata jadi najis, hadis Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqaza ahadukum min naumihi fala yaghmisu yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yadahu." Saya ulang ya. "Idza staiqaza ahadukum min naumihi fala yaghmisu yadahu fil ina' hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yadahu." Tengok maksud hadis. Artinya apabila jaga seseorang, jam galib tu jaga ya, bangunan, jaga bangunan, tidur terjaga itu jaga. Apabila jaga seseorang daripada tidurnya, bangun dari tidur, janganlah diselamkannya. Itu baca dia diselamkannya, silam mim ya. Diselamkannya akan tangannya ke dalam bijana air hingga dibasuhnya akan dia 3 kali. Mengapa Nabi kata jangan diselam? Kerana bahawasanya tiada diketahuinya di mana tempat bermalam tangannya. Waktu guring jadi tangan kita tahu. Jadi mana dalam bentuk mana perempuan, di celah langkah tangan guring tadi. Jadi bila bangun, jangan tangan ni terus jangan masuk, basuh dulu 3 kali. Nabi kata jangan masuk. Ulama memaham daripada perkataan jangan ni lah. Bila Nabi kata jangan, kerana kemungkinan ada najis, maksudnya kalau ada najis masuk je, dengan sendiri dia air itu jadi mutanajis walaupun berubah atau tidak berubah. Ini dalil dia lah hadis. Yang tadi itu kalau berubah dengan sebab masuk najis, ijma' ulama berubah. Kita lihat bagaimana ulama memahamkan hadis ini sehingga ia jadi dalil ya. Ditegahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada di situ sebenarnya menyelamkan tangannya, bukan menyalipkan. Mim. Ditegahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari menyelamkan tangannya kerana takut barangkali kerana takut barangkali kena najis tangannya pada ketika tidurnya dengan najis yang khafa. Khafa ni maksudnya najis yang tersembunyi. Yang khafa ni dia memang kena najis, tapi warna tak ada, rasa tak ada, bau tak ada.
Ini ya. Dan termaklumlah najis apabila ada ia khafa, tiada membahayakan air. Dia tak membahayakan kalau tangan kita masuk. Maka jikalau kiranya najis yang khafa ini tidak menajiskan ia akan air, dengan semata-mata bertemu najis ini dengan air, nescaya tidaklah ditegahkan oleh Nabi SAW akan dia dari menyelamkan dia. Tengok macam mana ulama memahamkan dari hadis untuk mengisbatkan hukum. Ini sebenarnya ini satu daripada permasalahan yang mereka cara berijtihad. Nabi kata kalau kamu bangun dari tidur, jangan masukkan tangan kamu tu ke dalam bejana sehingga basuh dulu 3 kali. Apa sebab Nabi larang? Nabi larang sebab di akhir hadis tu Nabi sebut, kamu tak tahu di mana tangan kamu berada waktu kamu tengah tidur. Mungkin di tempat najis. Itu hanya satu kemungkinan. Dan tangan kita ni kena najis, dia ada 2 kemungkinan. Satu, memang nampak ada kena najis. Kalau kena najis tu tak ada jadi masalah. Ini tak nampak, itu yang dipanggil najis khafa tadi. Najis yang tak nampak tapi tangan kita memang kena. Bila kita masukkan dalam air itu tak akan berubah apa-apa. Ya, walaupun tak berubah, Nabi kata jangan. Bila Nabi larang, itu menunjukkan kalau kita masukkan tangan, dia jadi najis kalau air itu kurang daripada 2 qolah. Lihat bagaimana ulama memahamkan dari hadis ini untuk menjadi dalil. Itu satu ya. Kemudian satu lagi disambung. Dan lagi kerana mafhum hadis yang sahih, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sahih. Kata Rasulullah, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabasan." Saya ulang ya. "Idza balagal ma'u qullatain lam yahmil khabasan." Artinya apabila sampai air itu 2 qolah, tiada boleh menerima ia akan najis. Maksudnya dia tak jadi najis kecuali berubah bau, warna dan rasa. Adalah mafhumnya bahwasanya air itu kalau kurang dari 2 qolah menerima ia akan najis. Apa maksud menerima akan najis? Yakni jadi najis ia dengan semata-mata bertemu dengan najis walaupun tak berubah. Nabi kata kalau air itu 2 qolah dia tak jadi najis kecuali masuk najis berubah bau, warna atau rasa. Mafhum hadis tu kalau air itu kurang dari 2 qolah kena je najis, berubah tak berubah maka jadi najis. Itu dalil yang kedua ya. Habis kita sambung masalah lain. Bermula yang banyak daripada jenis benda yang cair, yang lain daripada air, seperti cuka dan minyak dan air mawar. Ditulis mim waw radal mawardi. Air mawar sebenarnya. Al-mawardi. Memang mawar juga maksudnya. Dan air mawardi, air mawar. Dan barang bunga mawar sebenarnya ya. Dan air mawar dan barang sebagainya, yaitu seperti air yang sedikit jua hukumnya pada pihak jadi najis ia apabila jatuh ke dalamnya najis, sama ada dia berubah atau tiada. Ini dia masukkan satu masalah lain waktu membincangkan mengenai air mutanajis. Air tadi kalau sikit masuk najis, najislah dia, sama ada berubah atau tidak berubah. Baik, kalau bukan air, kalau bukan air maksudnya bukan air mutlak lah. Kalau tadi air mutlak dia berubah jadi air mutanajis. Apa dia yang bukan air seperti cuka? Sama ada sikit atau banyak tak kira ya. Katalah kita ada cuka, kalau kita penilihan dalam bekas dia tu lebih daripada 2 qolah, tapi dia cuka. Kalau dia cuka atau apa cecair yang lain yang bukan air masuk aja najis, sama ada berubah bau, warna atau rasa, dia jadi mutanajis. Tapi kalau air lebih dari 2 qolah, kena tengok
berubah atau tidak bau warna atau tidak. Tapi kalau bukan air, walaupun banyak masuk, maka dia jadi najis. Saya ulang balik. Bermula yang banyak, banyak itu lebih dari 2 kolah ya, daripada jenis benda yang cair yang lain dari air. Contoh seperti cuka dan minyak dan air mawar dan sebarang sebagainya, iaitu dari segi hukum seperti air yang sedikit dua hukumnya pada pihak jadi najis ia apabila jatuh ke dalamnya najis, sama ada ia berubah atau tiada. Itu yang jaga baik-baik. Kita minyak kelapa tak tudung, banyak lagi misalnya dalam satu periuk tak tudung, masuk najis. Ini yang cair. Kalau yang beku itu cerita lain ya. Yang beku macam minyak sapi itu boleh kita potong bahagian tu. Tapi kalau yang jenis cair, masuk je najis ke dalam bekas dia, walaupun dia banyak, maka keseluruhannya jadi najis. Mungkin timbul soalan, macam mana kalau air lebih dari 2 kolah? Untuk dia jadi najis mesti berubah sifatnya. Tapi bila bukan air, banyak pun dia tidak disyaratkan berubah sifat untuk dia jadi najis. Ada soalan, mengapa jadi macam itu? Ini yang diterangkan berikut. Bermula perbezaan antara air yang banyak dan benda yang cair yang banyak. Cuka misalnya, cuka itu 2 kolah, air juga 2 kolah. Kalau air 2 kolah masuk najis, tak berubah bau, warna atau rasa, dia tidak jadi bukan najis. Itu air. Tapi kalau cuka 3 kolah masuk najis, cuka semua jadi najis. Mengapa ada perbezaan ini? Ini dia nak terangkan ya. Bahwasanya ini beza dia. Air yang banyak ada baginya kuat, dia ada kekuatan. Dan lagi sukar memelihara ia dari kena najis. Nak jaga air dia dari kena najis payah. Maka sebab itu kalau dia banyak masuk najis, dia tak dikira najis sehingga berubah bau, warna atau rasa. Dan benda yang cair lain dari air ini dhaif, maksudnya dia tak ada kekuatan untuk menghalang dia jadi najis. Dan lagi tiada sukar memelihara dia daripada najis. Jarang orang ada cuka sampai lebih dari 2 kolah, ada minyak lebih daripada 2 kolah kan. Jadi kalau dah itu tutuplah maksudnya. Tapi kalau air kan kita di sana ada baldi, sini ada baldi, banyak. Maka semua lebih dari 2 kolah. Nak tutup payah sebab air banyak orang simpan. Tapi kalau cuka mana ada orang simpan banyak, minyak pun ada simpan banyak. Jadi kalau tak ditutup, walaupun lebih 2 kolah masuk najis, dia jadi mutanajis keseluruhannya. Itu beza dia. Sebab air yang banyak ada kekuatan dan sukar untuk jaga, manakala yang cair yang lain dari air dia dhaif, dia tak ada kekuatan sebab dia tidak boleh menyuci. Itu masuk kekuatan kan. Benda lain dari air dia tak boleh menyuci walaupun banyak. Cuka misalnya tak boleh digunakan untuk menyuci hadas, sebab yang boleh mengangkat hadas hanya air sahaja. Itu pun ada tolak. Dhaif tiada sukar melihara dia daripadanya, dan jika ada ia banyak sekalipun. Masalah, jikalau kena najis tangan seorang yang kiri umpamanya, kemudian maka dibasuhnya akan salah satu daripada 2 tangannya, dan syak ia pada yang terbasuh, adakah ia tangannya yang kanan atau yang kiri? Kemudian maka dimasukkan tangannya yang kiri ke dalam benda yang cair, tiadalah jadi najis benda itu, kerana asal benda itu suci 2, serta diihtimalkan akan suci tangannya yang kiri. Demikianlah yang tersebut di dalam nihayah. Tangan kena najis, lepas tu basuh. Lepas tu basuh, basuh tapi tangan kanan ke tangan kiri. Tapi memang yakinlah dah basuh, tapi tadi waktu saya basuh kanan ke kiri, cium tak ada lah, bau memang tak ada lah.
Tapi tadi waktu memang ada satu tangan kena najis, kemudian basuh. Lepas basuh ragu-ragu, yang dibasuh tadi kanan ke kiri, kanan ke kiri. Lepas itu dia masukkan tangan dia dalam keadaan dia ragu-ragu tadi ke dalam suatu benda yang cair. Najis atau tidak benda itu tadi? Ini jawab dia di sini. Kemudian dimasukkan tangan kiri ke dalam benda yang cair, tiada jadi najis benda itu kerana asal benda itu suci. Serta diihtimal, ihtimal ini diandaikan akan suci tangan yang kiri. Demikianlah yang tersebut di dalam kitab Tuhfah. Waktu basuh itu diragu-ragu basuh tangan ke basuh kiri. Tapi ini syarat tadilah dah tak ada bau kan. Kalau memang ada bau, nyatalah bahawa tadi dia basuh tangan kanan. Kalau dibasuhnya kiri, tentulah dah tak ada bau lagi. Baik, seterusnya syahdan. Jika dicampur air yang sedikit yang kena najis dengan air yang lain yang suci, atau yang kena najis jua, atau air yang musta'mal, atau yang berubah dengan benda yang suci yang tiada sukar memelihara akan dia daripadanya, maka sampailah ia dua kolah dengan dia, padahal tiada ia berubah, maka iaitu suci menyucikan jua. Bila sebut suci menyucikan itu mana air kembali dari air jadi air mutlak. Ini kita ulang ya. Jika dicampur air yang sedikit yang kena najis, adalah air dalam gelas, kita tahu dah air itu kena najis, tapi sikit ya. Jika dicampur air yang sedikit yang kena najis dengan air yang lain yang suci, ya, campur dengan air lain yang suci, atau yang kena najis juga, campur dengan air lain yang juga kena najis, atau yang musta'mal, maksudnya air yang musta'mal campur, atau yang berubah dengan benda yang suci. Air itu berubah dengan benda suci, tetapi benda suci ini bukan sukar untuk jaga. Kalau sukar untuk jaga, berubah, dia memang tak mengubah air itu daripada sifat air mutlak. Maka iaitu suci menyucikan dua, bukan campur sampailah ia dua kolah dengan dia. Ini sampur sikit macam dululah kan. Kita ambil wudu, kita takut air itu mustahmal, simpan sehingga kompol cukup dua kolah, maka seluruh air tadi balik jadi air mutlak. Macam itulah juga kalau air itu air mustahmal. Begitu juga kalau ada satu gelas macam ni misalnya masuk najis, campur dengan air suci, kemudian campur sampai dia dua kolah dan tidak ada perubahan pada bau, warna atau rasa, maka air itu tadi balik jadi air suci lagi menyucikan, yakni air mutlak. Padahal tidak berubah, maka itu suci menyucikan juga. Mengapa dia jadi air mutlak? Kerana hilang illah najis, sebab dah tak ada bau, warna dan rasa. Tapi kalau sebelum air itu cukup dua kolah, dia air najis lah, sebab air itu sikit. Kemudian bila dah cukup dua kolah, kita kata dia bersih, dia jadi air mutlak. Macam mana kalau kita pisahkan selepas itu? Dah jadi air mutlak sebab banyak. Lepas tu kita ambil satu baldi, apakah dia balik jadi musta'mal atau mutanajis? Jawapannya tidak. Itu yang disambung dalam kitab ni. Hingga jika dicerai-ceraikan akan dia, kemudian dah cukup dah dua kolah, air itu tadi jadi air mutlak, daripada sifat musta'mal jadi mutlak, dari yang mutanajis jadi mutlak. Lepas tu kalau kita agih-agihkan kepada bahagian-bahagian yang kecil, dia tetap atas sifat air mutlak. Maka iaitu tiada mengapa. Inilah hukum yang dicampurkan, dan seperti demikian itulah. Itu tertinggal ya, nanti kita tak boleh baca. Kalau tidak nanti kita baca, dan seperti damkan ke, dimakan ke, seperti demikian ada ya ke. Dan seperti demikian itulah hukum air yang berhubung dengan tiada bercampur,
seperti ada pada bumi, bukan pada bom ya. Bumi. Seperti ada pada bom umpamanya. Seperti ada pada bumi. Umpamanya dua tempat air yang berhampiran, keduanya yang satu tempat air keruh, yang satu tempat air jernih, dan yang salah satu daripada keduanya kena najis. Kemudian dibuka bumi yang mengantarai. Itu nak baca dia. Yang mengantarai tu. Kalau kita nak baca pun mengeterai. Mengantarai antara keduanya dengan muka yang luas. Sekira-kira jika digerak air pada satu tempat, maksudnya bergeraklah air yang keduanya dengan gerak yang keras, maka jadilah berhubunglah keduanya air itu atas hal sifatnya dengan tiada air campur, dan sampai dengan dia dua qolah dengan tiada berubah, maka itu suci menyucikan dua. Apabila lalu lam tu baca lalu ya, dan baca lalu apabila lalu masa sekira-kira jika ada air itu berubah, nescaya hilanglah ubahnya dengan sebab bertemu dengan air yang kedua. Dia macam ni. Ada dua lopak yang satu takung air, satu dah kena najis, satu lagi tak. Ni dua lopak sebab tadi disebut pada bumi kan. Lepas sebut lopak tu besar, satu lagi, tapi dua-dua tak cukup dua qolah. Yang satu ni kena najis, buka di tengah-tengah dia tu, sehingga dia bercampur. Kalau tidak ada lagi perubahan bau, warna atau rasa, maka kedua-dua air itu sudah jadi air suci, sebab dia lebih dari dua qolah. Kalau tidak macam ni kita nak buat yang ni tadi. Yang itu memanglah sebelum bercampur tak ada masalah. Tapi yang ini macam mana nak sucikan dia? Itu yang dia kata di dalam kitab kita ni tadi, satu keruh, satu jernih, maka dibuka bumi yang mengantarai antara keduanya. Dibuka bumi itu. Buat barang kecil sikit masuk. Tapi tak boleh terlalu kecil antara dengan buka yang luas. Sekira-kira jika digerak air pada satu tempat, dia bergerak air yang kedua. Tak boleh kita ambil jalan mudah, lalu kita masukkan je batang paip, kita kata dah bercantum ni, tapi kalau kita gerak air ni, air sana masih belum bergerak lagi. Buka yang agak luas sikit lah, sehingga dia menghilangkan sifat najis yang ada pada air itu. Sikit lagi kita berhenti pada perkataan demikian lagi kali ini. Adapun jika dibuka antara kedua dengan buka yang sedikit, sekira-kira jika digerakkan air pada satu tempat, maksudnya tidak bergerak air yang kedua dengan gerak yang keras, adalah nampak sikit ya, tapi kalau ni tadi memang bergerak sebelah sana sekali. Atau tiada lalu, tiada dilalu masa seperti yang tersebut itu, maka tiadalah air itu jadi suci. Dan demikian lagi jika jatuh najis ke dalam bijana yang penuh berisi air, maka diselamkan bijana itu ke dalam air yang banyak. Kita berhenti pada perkataan ini. Dan demikian lagi jika jatuh najis ke dalam bijana yang penuh berisi air, kemudian diselamkan bijana itu ke dalam air yang banyak, maka ditilik itu dilihat, diperhatikan. Jika ada mulut bijana itu luas, lembosin itu luas, yang kalus luas, sekira-kira jika digerakkan air yang banyak itu, mesti bergerak air yang di dalam bijana itu, dan lagi berhenti ia, bukan berhantu tu ya, berhenti, baruan tak. Dan lagi berhenti ia di dalam air itu, sekira-kira jika ada air itu, nescaya berubah, hilanglah ubahnya dengan dia, nescaya jadilah suci air yang di dalam bijana. Dan jika tiada ia seperti demikian, maka tiada suci. Inilah hukumnya yang sampai dua qolah dengan air.
Makna dia begini. Katalah ada bekas air macam tin minyak tanah tu. Satu tin minyak tanah tak cukup 2 kolah, masuk najis. Tapi di dekat dengan situ ada satu lagi bekas air yang kandungannya 2 kolah, atau dengan saya masukkan itu jadi cukup 2 kolah. Saya masukkan bejana itu ke dalam, tapi mulut dia adalah luas. Yang kalau saya goncangkan maka akan bergerak air dalam bejana. Dengan dimasukkan tadi, bila kita angkat, tak ada lagi bau, warna atau rasa yang berubah. Maka air yang dalam bejana tadi dianggap sudah suci daripada sifat najisnya. Itu yang berkaitan dengan air. Kalau dia cukup 2 kolah, maka hilang sifat-sifat yang mendatang ke atasnya, sama ada musta'mal ataupun mutanajis, ya, dengan kedatangan sifat-sifat yang baru yang menjadikan cukup 2 kolah. Tapi satu syarat, tak ada lagi salah satu daripada sifat air yang 3, sifat najis yang 3, iaitu bau, warna ataupun rasa. Kemudian ada pun jika sampai ia 2 kolah dengan benda cair yang lain daripada itu, maka tiadalah ia suci dengan dia. Kalau air tak cukup 2 kolah, kemudian kita masukkan cuka, air tak cukup 2 kolah, masuk najis. Kita masukkan sebalbi juga, jadi 2 kolah, itu tak suci. Sebab yang mencukupkan 2 kolah bukan air. Itu maksud kataan, ya. Adapun jika sampai ia 2 kolah dengan benda lain daripada air, maka tiada suci dengan dia. Ada lagi soalan? Tadi kalau belalang kan ada belalangan api kan? Belalang. Ada darah kan? Masuk dalam air tadi, air kan? Itu saya kata itu masalah. Ada pula najis yang dimaafkan. Masalah najis yang dimaafkan. Misalnya katalah yang jatuh tu hanyalah nyamuk, lalat. Kan dia dari segi hukum memang dia najis tu. Sebab bila sebut bangkai, najis lah. Tapi ada najis yang dimaafkan. Seperti lalat, nyamuk masuk dalam poket kita, tapi termasuk dan kita tak sedar. Tapi kalau sengaja tangkap lalat lagi mati masuk dalam poket, bawa sembahyang tak sah. Itu dia tak dimaafkan sebab itu sengaja membawa najis. Maka jadi kalau itu tadi dalam air, maka bagi mengatakan ia dimaafkan, maka dia tidak jadi najis. Kemudian ada orang tanya, maka macam mana belalang? Bila belalang, ditengok belalang pula. Belalang umpal menunjuk Allah. Belalang punya kecil-kecil tak apa. Tapi kalau belalang yang besar, tak, dia jadi najis nanti. Sebab dia tidak dimaafkan. Sebab ada orang yang mengukur dari segi ada darah, tak ada darah. Tapi ada orang yang mengukur bukan darah, tak darah. Dia itu bangkai, sikit atau banyak. Kalau kecil, dianggap sedikit. Kalau besar, dianggap banyak. Sama juga lah kata, orang kata cecak tak apa sebab dia tak ada darah. Yalah kalau cecak kecil. Kalau cecak yang besar tu memang tak ada darah juga, tapi orang kata Allah, fotonya bangkai. Ada lagi soalan? Ada soalan lagi? Tak ada, ya? Tak ada, cukup rekod sampai situ, sampai kurang 1 jam. Itu bersama-sama. Dan insya-Allah kita sambung nanti dengan perkataan adapun jika sampai ia bukan. Adapun apabila jatuh najis ke dalam air yang 2 kolah atau lebih, maka ditilik. Jika tiada mengubahkan najis akan air, itu suci menyucikan jua, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatnya kita berhenti di pertengahan muka surat 16.